Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam daripada The Yonko. Apa khabar kepada semua sahabat-sahabat, brother-brother, sister-sister The Yonko. Sekarang bukan The Yonko dah, The Yonko. Aku dah tukar dah. Kita punya apa tu orang kata channel nama aku dah tukar kepada The Yonko. Sebab The Yonko ni ada antara channel-channel lain ada yang dah ambil sebenarnya nama The Yonko. So disebabkan aku nak sikit kelainan, aku ambil nama The Yonko sebenarnya sebagai aku punya nama channel, supaya tak ada nak nampak macam copyright orang lain punya kan. Alright, so sebenarnya tak tahulah kalau ada nama channel lain yang ada nama The Yonko sebenarnya, tapi aku harap tak ada lah. Sebab aku harap ini akan menjadi nama channel aku yang kekal sampailah bila-bila sampai aku berjaya, selagi mana korang support aku. Alright guys, kepada korang yang baru sampai ke channel aku, jangan lupa untuk subscribe this channel. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan bell notification supaya korang boleh dapat video aku setiap kali aku upload. Dan jangan lupa juga untuk like and share this video supaya lebih ramai lagi sebenarnya orang boleh tengok video aku, boleh tahu sikit sebanyak pasal One Piece, insya-Allah. So pada hari ini tak ada segmen FE. Pada hari ini kita bakal menceritakan beberapa fakta dan momen-momen terbaik menjelang perang di Wano. Macam kita tahu dalam One Piece punya cerita ni pernah terjadi satu je perang yang paling besar, iaitu perang Marineford sebenarnya. So macam untuk yang korang tahu, perang Marineford adalah salah satu perang yang besar, dan selepas ini perang yang besar adalah perang Wano yang akan berlangsung selepas ini, ataupun yang sedang berlangsung sebenarnya kalau ikut komik manga dia lah. Alright, so disclaimer terlebih dahulu kepada korang yang mengisytiharkan diri korang sebagai anime watcher. Aku nak bagi tahu ada sedikit spoiler dalam video aku ini. Bukan sedikit, banyak sebenarnya spoiler, sebab kebanyakan yang aku ambil ni adalah daripada episod-episod yang belum lagi di-animekan. So kepada korang yang tak nak aku spoilkan ataupun tak nak orang kata tu dengar spoiler-spoiler ini, kalau boleh tu janganlah tengok. Tapi kalau boleh tahan, apa salahnya tengok juga video aku kan? Alhamdulillah. Alright, so mari kita mulakan 10 fakta dan momen-momen terbaik menjelang perang Wano yang bakal berlaku. Mari let's go. Kanjuro telah mengisytiharkan pengkhianatannya pada episod manga chapter 974, di mana ketika Nine Akazaya dah cuba untuk menyeberang lautan yang deras untuk menuju ke Onigashima bagi orang kata tu menawan Onigashima ataupun bagi membunuh Kaido. Kanjuro telah mengisytiharkan pengkhianatan dia apabila dia telah mendedahkan identiti beliau sebagai salah satu alur keturunan daripada Kurozomi sebenarnya. Dia juga merupakan salah satu keturunan daripada keluarga Kurozumi. Itu nama sebenarnya adalah Kanjuro Kurozumi. Disebabkan itulah ada beberapa perancangan yang cuba dilakukan oleh Akazaya sebenarnya telah pun dibocorkan rahsianya, dan beberapa perancangan juga telah berjaya bongkarkan kepada Orochi, dan Orochi berjaya membaca sebenarnya perancangan Nan Akazaya sebelum ini. So sebenarnya bagi aku fakta ni menarik sebenarnya. Dia bukan fakta menarik ataupun momen terbaik sebenarnya, sebabkan ialah seperti yang kita tahu, Kanjuro ni adalah salah seorang daripada Nan Akazaya. Dia ni dah lama bersama dengan Mugiwara no Ichimi sejak daripada Dressrosa Arc lagi, sampailah ke Zou pergi ke Whole Cake Island tak adalah, tapi bila masuk Wano ni dia still lagi, sampailah ke waktu dalam chapter manga 974 ni. Lagi kepada anime watcher, bagi aku 6 tahun untuk menunggu siapa sebenarnya Kanjuro ni adalah frustration lah untuk kita semua. Yelah, Kanjuro ni dah lama tau bersama dengan Kinemon, dengan beberapa orang lagi, dengan Raizo. Bila Kanjuro ni telah mengisytiharkan yang dia merupakan seorang pengkhianat, adalah satu kehilangan yang besar sebenarnya. Kyoshiro telah mendedahkan identiti sebenarnya sebagai Denjiro. Macam tadi kita boleh lihat Kanjuro yang merupakan salah seorang daripada Nine Scabbard ataupun Nine Akazaya, rupa-rupanya menjadi salah seorang orang-orang Orochi rupanya. Tapi sebenarnya salah seorang daripada orang-orang Kaido, dan Orochi juga telah melakukan satu pengkhianatan. Bukan pengkhianatan, tapi menjadi seorang mata-mata, iaitu Kyoshiro. Siapa Kyoshiro sebenarnya? Kyoshiro merupakan salah seorang daripada The Nine Scabbard ataupun Nine Akazaya sebenarnya, yang sebelum ini di bawah naungan Kozuki Oden sebenarnya. Siapa sebenarnya Kyoshiro? Kyoshiro merupakan kawan pada Kinemon dahulu, iaitu yang bernama asalnya adalah Denjiro. Sebenarnya Kyoshiro ni telah pun menyembunyikan identiti di selama ini sebagai seorang Yakuza yang menjaga sebenarnya Orochi daripada sebarang serangan sebenarnya. Alright, so
Orochi telah pun dijaga oleh Kyoshiro selama ni sekadar untuk memastikan dan mengetahui apa perancangan sebenarnya Orochi selama ini. So dalam masa yang sama kita boleh lihat sebenarnya rupa-rupanya ada antara mereka, antara orang-orang Nine Scabbard ni yang telah menjadi tulang belakang sebenarnya kepada Nine Scabbard dan juga pengkhianat kepada kumpulan Orochi di sini tanpa pengetahuan Orochi sendiri. Nampak tak begitu flawless cerita yang cuba dilakukan oleh Oda ini ya. So Jinbei akhirnya telah menunjukkan bahawa dia secara rasmi dan officialnya menyertai Mugiwara no Ichimi pada episod 976, di mana dia telah datang sambil melakukan orang kata tu entrance yang cukup epic sebenarnya apabila dia telah membantu kumpulan Kyoshiro sebentar tadi. Kita guna nama sebenarnya iaitu Denjiro. Kumpulan Denjiro sebenarnya yang Denjiro bawa iaitu para samurai ini, apabila dia cuba membantu Denjiro punya kumpulan daripada diserang oleh The Beast Pirate sebenarnya yang telah pun mengacau ataupun mengganggu perjalanan The Nine Akazaya daripada menerusi terus masuk ke Onigashima sebenarnya. So Jinbei telah menyatakan yang dia secara officialnya telah pun menyertai kumpulan Mugiwara no Ichimi ini pada episod tersebut sambil cuba diraikan oleh kumpulan-kumpulan Mugiwara no Ichimi, tetapi dihalang oleh Luffy kerana Luffy mengatakan bahawa baik kita raikan terus selepas kita berjaya menawan Wano dan berjaya mengalahkan Kaido terus sekali dengan penyertaan Jinbei secara officialnya ini. Alright, The Flying Feet merupakan salah satu organisasi di bawah Kaido sebenarnya, selain daripada beberapa orang kanan Kaido seperti All Star yang terdiri daripada Jack, Queen, King dan juga Joker sebelum ni iaitu Flamingo sebenarnya, tapi Flamingo telah pun ditewaskan dan beberapa orang lain. So Tobiropo merupakan salah satu organisasi yang ditubuhkan sendiri juga oleh Kaido bagi membantu memantapkan lagi kumpulan pertahanan yang ada bagi Alliance Kaido ni sebenarnya. Tobiropo terdiri daripada Sasaki, Black Maria, X-Drag, Who's Who, Alti dan juga Peshwan ya. Kemampuan mereka aku rasa memang taraf-taraf komando-komando juga sebenarnya, dan mereka juga merupakan salah satu kumpulan yang boleh membawa malapetaka kepada kumpulan Luffy ataupun Alliance Luffy yang cuba untuk menawan Onigashima ini kembali. So Tobiropo merupakan salah satu, bagi aku Tobiropo ini merupakan salah satu kumpulan yang mereka perlu berhati-hati dan mereka perlu memberikan perhatian yang penuh sebenarnya juga, selain daripada The Gifter dan juga The Numbers ataupun yang lain-lainnya juga sebenarnya. Alright, so, bagi aku scene di mana Scratchman Apu dibelasah ni merupakan salah satu momen yang terbaik lah, apabila Scratchman Apu telah pun dibelasah sendiri oleh Eustace Kid. Macam kita tahu, Eustace Kid sebelum ni telah bentuk satu alliance bersama Scratchman Apu, dan Scratchman Apu telah pun melakukan satu pengkhianatan dan menyertai Kaido bagi menyelamatkan diri beliau, tetapi disebabkan oleh Kid tahu yang dia ni telah mengkhianat, dengan tak semena-mena Kid telah membelasah Scratchman Apu pada manga episod 980, di mana ketika itu Scratchman Apu sedang membelasah ataupun cuba mencederakan Mugiwara no Luffy dan juga Roronoa Zoro sebenarnya. Tetapi sewaktu itu jugalah sebenarnya Kid telah datang dan membelasah dan menumbuk muka si Scratchman Apu yang memang muka dia memang buruk tu sebenarnya. Yamato yang merangkap sebagai anak kepada salah seorang Yonko iaitu Kaido telah pun diperkenal pada episod 983 dan 984, mana pada kemunculan pertama Yamato ketika itu, Yamato telah menggunakan topeng bergigi tajam bertanduk dia untuk menyembunyikan orang kata identiti dia, dan telah membelasah Alti yang cuba bertarung dengan Luffy sebenarnya ketika itu dengan menggunakan teknik yang seperti Kaido juga iaitu Tanda Bagua. Dan pada episod 984 kita diperlihatkan wajah sebenar Yamato. Yamato ni bukannya lelaki, tetapi Yamato ni merupanya seorang perempuan. La ilaha illallah, nasib baik lawa je. Gila. Tetapi kemunculan Yamato pada ketika itu memang menunjukkan dia merupakan salah seorang yang bakal membentuk aliansinya bersama Luffy sebenarnya, kerana dia sendiri tidak suka sebenarnya dengan bapa dia punya perangai. Yamato ni sebenarnya dia tak berapa gemar dengan perangai bapa dia, dan sebenarnya memang membenci bapa dia yang suka mendera dia sejak kecil lagi. Dan Yamato ini juga telah menyatakan orang kata tu mengklaim diri dia sebagai Hozuki Oden yang seterusnya yang bakal menjadi bapa kepada Momonosuke. Gila-gila perempuan jadi bapa. Lain macam cerita ni.
So, kemunculan Marco the Phoenix di Wano ni merupakan salah satu kemunculan yang begitu epic sebenarnya. Sebab korang, kalau untuk pengetahuan korang yang sebagai anime watcher ni, last kemunculan Marco sebagai orang kata tu menggunakan kuasa Phoenix dia adalah ketika berada di Marineford. Kau boleh tengok dia punya orang kata tu kemampuan dia ataupun dia punya kuasa dalam menggunakan kuasa Phoenix dia tu kan. Alright. So selepas itu kemunculan dia terakhir pun ketika di mana Nekomamushi telah datang untuk negotiate dengan dia bagi menyertai perang di Wano. Dan Marco the Phoenix ni telah melakukan satu kemunculan yang begitu epic apabila kru ataupun anak-anak buah imam cuba naik ke negeri Wano kembali, tetapi mereka telah tiba-tiba dihalang sendiri oleh Marco the Phoenix apabila Marco the Phoenix sekali lagi telah menendang kapal kru Big Mom itu ke bahagian bawah kembali. Jadi ini merupakan salah satu kemunculan Marco yang orang kata sangat dinanti-nantikan oleh setiap peminat-peminat One Piece ataupun pembaca manga mahupun kepada anime watcher. Pada episod manga 985 kita telah diperlihatkan di mana Kaido tak semena-mena telah pun memenggal kepala si Orochi, kerana Orochi telah pun orang kata tu membantah keputusan Kaido untuk menggantikan ibu negeri Wano daripada Flower Capital ke Onigashima, dan menyatakan Flower Capital juga merupakan salah satu daripada kota jajahan dan pemerintahan Kaido juga. Dan Orochi tak semena-mena telah pun orang kata tu membantah keputusan tersebut. Lalu tanpa ragu-ragu Orochi telah pun dipenggal kepalanya oleh Kaido. Gila-gila, terus dipenggal kepala weh. Aku rasa Kaido waktu ni memang orang kata tu dah on fire gila siut. Dia macam dah tak kisah dah siapa yang cuba halang aku punya plan, memang kena lah dengan aku. Alright. So sebenarnya ada beberapa konspirasi dan juga teori berkenaan dengan Orochi ni. Sebenarnya ada yang mengatakan Orochi ni sebenarnya masih hidup dan sengaja memalsukan orang kata tu dia punya kematian di depan Kaido sebenarnya, dan memalsukan identiti dia di hadapan Kaido supaya Kaido tak nampak pun siapa dia yang sebenarnya. Mungkin teori-teori ni ada benarnya juga, tapi masih lagi sama-sama dan Oda masih lagi belum lagi menunjukkan sebarang bukti di mana Orochi masih lagi hidup sehinggalah ke chapter pada hari ini. Pada fakta yang terakhir ni iaitu Kaido telah pun diserang oleh Nine Akazaya, dan Nine Akazaya telah berjaya mencocok dan menembusi pedang mereka ke badan Kaido. Bagi pengetahuan korang yang tak kenal Kaido ni macam mana, Kaido merupakan salah satu the strongest creature in the world sebenarnya dalam dunia One Piece. Disebabkan itulah susah sebenarnya orang nak bergantung dia. Tak boleh orang nak bunuh dia guna pedang, tak boleh. Dia jatuh daripada langit pun tak mati bye. Gila-gila gitu. Alright. So bila kemunculan Nine Akazaya menyerang Kaido secara serentak ini dan berjaya mencederakan badan Kaido ini, memberikan satu orang kata tu momen yang terbaik sebenarnya bagi kita. Sebab ialah macam kita tahu kemampuan Kaido sebenarnya bukannya kaleng-kaleng orang katakan. So disebabkan itulah bagi aku momen di mana Kaido diserang beramai-ramai oleh Nine Akazaya ini merupakan salah satu momen yang memang terbaik dan tak ada tandingannya. Memang aku kata ini merupakan momen yang mencetuskan permulaan kepada peperangan besar-besaran yang bakal berlaku di Wano ataupun yang sedang berlangsung di Wano ini. So sampai situ saja video aku untuk kali ini. Kepada korang semua sebagai anime watcher, macam mana? Best tak? Gila-gila kena spoil kau macam tu. Bagi aku bagi fakta dan momen-momen terbaik ni adalah bagi korang untuk membincangkan apa teori yang boleh dikeluarkan sebenarnya. Daripada aku punya fakta dan momen-momen ni, apa kata korang keluarkan korang punya teori pula apa yang bakal terjadi selepas ini di perang Wano sebenarnya. So pada korang yang tak tahu sebenarnya lagi, Wano punya perang ataupun perang Wano sudah pun bermula sebenarnya, dan semakin lama semakin hangat. Dan aku memang gila-gila excited sebenarnya untuk menantikan apa lagi yang bakal terjadi sebenarnya dekat perang Wano ini. Alright, so sampai situ saja video aku untuk kali ini. So kepada korang yang baru sampai ke channel aku ini, aku minta korang untuk subscribe dan tekan bell notification supaya korang boleh dapat video aku setiap hari. Dan jangan lupa like and share this video supaya korang juga boleh memberitahu kepada kawan-kawan korang bahawa cerita One Piece ini adalah salah satu anime yang memang terbaik selain anime-anime lain. Alright, so sampai situ saja video aku untuk kali ini. Pesan aku pada korang semua, stay safe kalau sana, jaga kesihatan, jaga diri korang. InsyaAllah kita jumpa lagi di video akan datang. Akhir kata daripada Ryonko, salam daripada Ryonko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.